bersama dengan kita Datuk Zamri Muhammad ataupun King Rider, di mana telah pun mengembara dunia beberapa kali. Lepas tu pergi ke Mekah pun menggunakan motosikal juga. Boleh tak Datuk bagi sikit pesanan pada orang-orang di luar sana yang mungkin kadang-kadang menggunakan motor tu benda yang jadi yang salah pula. Macam nak gunakan motor tu dengan sebetul-betulnya. Terima kasih. Sebenarnya motosikal ni haruslah kita gunakan untuk perkara yang bermanfaat. Bukan untuk menunjuk-nunjuk, bukan untuk memandu laju dan sebagainya. Kalau nak memandu laju ada tempat dia untuk memandu laju, ya. Jadi seperti yang saya katakan, dengan motosikal pun kita boleh pergi mengembara. Jadi untuk anak-anak muda sekarang, kalau boleh yang bermotosikal tu pergilah mengembara untuk menuntut ilmu, untuk melihat bagaimana negara orang. Jadi baru kita akan tahu siapa diri kita. Ada juga, ya. Ada kala kita kemalangan, ada kala motor tu rosak, ada kala tayar pancit. Tapi alhamdulillah perkara tu dapat kita hadapi. Dan pada ketika itu saya menggunakan Kawasaki Versys, ya, 650, dan alhamdulillah motor tu berada dalam keadaan yang sangat baik. Baik kondisi dia. Ya. Macam ke umrah tu berapa orang pergi tu? Kita pergi umrah dalam 10 orang ride. 10 orang ride. Tapi ada kawan kita seorang pun motor dia terpaksa dihantar balik kerana hancur dilanggar oleh lori. Oh, alhamdulillah dia selamat. Dia selamat, alhamdulillah. Jadi itulah cabaran-cabarannya. Belum tentu kita balik lagi. Yalah. Tapi demi untuk meneruskan cita-cita dan demi untuk ke Mekah tu kita sangguplah. Okey Datuk, saya belik-belik buku Kembara Umrah ni, saya ada suka satu bab tu mana nyawa di hujung Macam pistol. menarik juga tu. Nyawa di hujung pistol ni seolah-olah kita akan ditembak lah, ya. Jadi kita akan mungkin kita akan matilah dalam istilah bila kita tunjuk nyawa di hujung, maknanya Di hujung pistol. hujung pistolnya. Jadi saya mengalami peristiwa itu ketika berada di Iran. Setelah sampai di Bandar Tehran, saya bersama rakan saya, seorang mekanik, ya, saya nak pergi tukar rantai motor saya. Kita bawa spare rantai, tapi kita nak pasang tu susah. Jadi saya bawa dia pergi, nak ajak dia pergi ke satu kedai motor. Dan pada ketika itu seorang rakan saya yang merupakan juru kamera, iaitu Firdaus, dia dah ikut juga. Jadi dia duduk belakang saya. Jadi dalam perjalanan dia ambil gambar. Ya, dia ambil gambar. Dan dia ambil gambar tu macam ada tempat satu perkumpulan lah, ya. Dia orang di Sempang, jadi dia ambil gambar. Dan banyak tempat yang dia ambil gambar. Jadi kita tak sedar bahawa di Iran ni kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengambil gambar. Jadi ketika itu sampai di satu Sempang, rupanya dia dah ikut kita lama dah. Jadi kita ditahan. Bila ditahan, rakan saya yang bernama Firdaus ni telah ditarik turun daripada motosikal dan dibawa ke dalam kerumunan orang ramai tu. Jadi saya menunggu di situ hampir setengah jam, tapi beliau tak muncul juga. Saya bersama seorang rakan saya, Arsyad ni, duduk atas motor tunggu dia, tak muncul. Tiba-tiba saya panggil seorang yang saya nampak menarik dia tadi. Saya kata, "Where is my friend?" Dia kata, dia suruh saya balik. "No, you go." Dia cakap Inggeris pun tak pandai sangat. Dia kata, "No, you go." No. My friend. Yeah, my friend. What happened to our friend? "Okay, you want to go?" Yeah. So dia naik motor saya bawa dia. So dibawa saya ke satu tempat yang kalau kita tengok macam penjara lah, macam penjara Pudu tu. Dan jadi macam tahanan lah. Tahanan. Jadi saya pergi ke situ. Dia check semua. Motor saya satu barang pun dalam motor habis dikeluarkan. Habis dikeledahkan. Dan semua benda lah. Dokumen kita dia tak pakai pun. Dia tak peduli apa. Kan? Dia kadang-kadang dia baca pun tak pandai sangat. Bahasa Inggeris ni. Jadi sampai dia ke atas sana, saya tengok kawan saya dah tak pakai baju dah. Alamak. Dan mata dia ditutup dan tangan dia digari. Apa masalah dia? Apa puncanya? Apa tu? Jadi bila saya sampai di sana, dengan secara tiba-tiba tangan saya pun digari. Lepas tu mata saya pun ditutup. Alamak. Dan rakan saya yang bernama Arsyad ni menjerit kerana memanglah sakit rupanya. Dalam mata yang ditutup tu dia ada
satu bola, bukan dia tutup mata je, dia satu bola yang menekan biji mata kita. Uish. Menjeritlah sakit. Saya pun meleleh juga air mata. Tiba-tiba saya terfikir apa yang saya harus buat. Dan saya Allah bagi saya idea, Allah bagi saya fikiran, saya buat pensan. Bila saya buat pensan, mata saya dibuka dan saya dijirus dengan air. Dia kata apa problem? Saya kata saya ada heart problem. Saya kata heart problem. Jadi dia buka mata saya selamat, tapi kawan saya sakitlah. Cuma saya berpesan dengan kawan saya, sabarlah. Masa tu ada tak macam terdetik nak tamatkan misi tu? Terdetik nak tamatkan misi tu tak terfikir kepada saya. Tapi saya fikir apa? Kerana mereka ni bersenjata dan bukan daripada berpakaian seragam. Ya, jadi saya terfikir, oh, beginilah berakhirnya perjalanan hidup saya untuk ke Mekah. Jadi ketika itu memang kita merasa begitu berakhirlah. Saya teringat kepada family saya. Habis macam mana boleh lepas tu? Jadi bila dia tanya, dan kawan saya diseksa sebenarnya, dipukul. Tapi saya sebab saya heart problem dia kan, saya tak pukul. Cuma tak kenapa dia tahan Sebenarnya ambil gambar dan dia ingat kita ni spy. Oh. Dan bendera negara kita adalah sama dengan bendera, kalau kita tengok daripada jauh, sama dengan Amerika. Jadi itu sebab kita ditahan. Dan dia check kita macam-macam. Sedangkan dia tunjukkan kepada saya, dia jumpa asam masin dalam motor saya. Dia tengok, dia ingatkan bom ke apa. Jadi itu yang dia siasat lebih-lebihnya. Jadi saya kata this is dry food. Jadi akhirnya setelah disoal siasat dan sebagainya, kawan saya telah yang membantu kita adalah doa dan permintaan kita kepada Allah. Itu aja. Okey.